Sejarah Tingkatan 3 Bab 1 Kedatangan Kuasa Barat. Topik: Kestabilan dan kemakmuran negara kita. Standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara kita. Negara kita mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang stabil. Kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran ini hasil kebijaksanaan pemerintah. Mereka sedia berganding bahu dengan rakyat untuk membangunkan negeri. Kemakmuran negeri pula datang daripada sumber hasil bumi dan hasil alam yang dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi. Kemuncak kemakmuran ialah perkembangan dan kegemilangan kegiatan intelektual. Seterusnya, kita akan masuk kepada bahagian kestabilan. Negara kita telah mewarisi sistem pemerintahan beraja dan pentadbiran yang mantap. Sistem pentadbiran, sistem perundangan, dan struktur sosial masyarakat tersusun dengan sistematik. Hal ini disokong oleh muafakat antara golongan pemerintah dengan orang yang diperintah. Hasilnya, hubungan luar dapat dijalinkan dengan berkesan. Corak sistem pemerintahan di negara kita banyak mempengaruhi pembentukan susun lapis masyarakatnya. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Di Sarawak dan Sabah telah mempunyai sistem pemerintahan masyarakat tempatan yang lebih awal. Raja berikut menunjukkan piramid sistem pemerintahan beraja yang diketuai oleh Sultan, diikuti oleh pembesar dan penghulu. Seterusnya, kita akan mempelajari berkaitan dengan peranan bagi setiap pembesar. Di lapisan pertama, Sultan. Sultan, pentadbiran pada peringkat negeri diketuai oleh Raja atau Sultan. Baginda menjadi lambang kedaulatan negeri. Kaum kerabat diraja serta pembesar membantu pentadbiran dan melaksanakan perintah Sultan. Lapisan kedua, pembesar. Seterusnya, pembesar. Jajahan dan daerah ditadbir oleh pembesar yang dilantik oleh Sultan. Pembesar melaksanakan tugas menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan, dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Di lapisan ketiga, penghulu. Akhir sekali, penghulu. Kampung ialah unit paling kecil dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu. Ketua kampung ialah penghulu atau penggawa. Ketua kampung menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada orang kampung. Raja berikut menunjukkan hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan.
Sistem pemerintahan di Negeri Sembilan diketuai oleh Yang Tuan Besar atau Yang Dipertuan Besar, dibantu oleh undang, lembaga, puapak, anak buah, dan ibu soko. Ibu soko merupakan individu yang mengetahui, memahami, dan menghafal adat dan asal-usul kelompok kekeluargaan yang diwakilinya. Ibu soko terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan buapak. Sistem pemerintahan di Negeri Sarawak dibahagikan kepada dua, yaitu sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Sistem pemerintahan di Negeri Sabah dibahagikan kepada tiga, yaitu sistem kesukuan, sistem kesultanan, dan sistem ketua bebas. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan dengan perundangan. Negara kita mempunyai sistem perundangannya sendiri. Terdapat dua jenis undang-undang. Undang-undang tidak bertulis dan undang-undang bertulis. Undang-undang tidak bertulis ini dikenali sebagai adat. Contohnya, adat pepatih. Contoh undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang, dan Undang-Undang 99 Perak. Di negeri Sarawak dan Sabah, peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi serta turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan hubungan luar. Kestabilan negara kita dapat dilihat melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik, dan sosial. Pemerintah di negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi negeri, dan menstabilkan sistem pemerintahan. Seterusnya, kita akan lihat berkaitan kemakmuran. Negara kita terkenal di persada antarabangsa kerana memiliki kekayaan hasil bumi dan sumber alam daripada hasil galian, kesuburan tanah, sumber makanan, kelautan, flora, dan fauna. Kemunculan pelabuhan perdagangan yang strategik membolehkan sumber hasil bumi dan sumber alam kita diperdagangkan ke seluruh dunia. Kemuncak kemakmuran negara kita ialah perkembangan kegiatan intelektual dan persuratan. Seterusnya, kita akan lihat berkaitan hasil bumi dan hasil alam. Negara kita kaya dengan bahan galian seperti biji timah, emas, dan perak. Kegiatan melombong biji timah dan emas dijalankan oleh masyarakat tempatan.
Mereka menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Mendulang dilakukan di kawasan sungai kerana biji timah banyak didapati di lembah sungai. Gambar berikut menunjukkan kegiatan mendulang secara tradisional. Negara kita juga dikenali sebagai pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti rempah ratus, damar, dan rotan. Hutan-hutan rimba di negeri-negeri Melayu, Sabah, dan Sarawak terkenal dengan hasil hutan seperti kayu kayan, kapur barus, rotan, damar, getah jelutung, kayu gaharu, dan kayu cendana. Hasil hutan dijual kepada pedagang Cina, Jepun, Siam, dan India. Gambar berikut menunjukkan kegiatan mengutip hasil hutan. Negara kita juga kaya dengan hasil laut, seperti sirip ikan hiu, timun laut, rumpai laut, dan mutiara. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan kegiatan memanfaatkan hasil alam. Masyarakat tempatan mempunyai sifat yang kreatif dan berkemahiran tinggi. Mereka berjaya menghasilkan kraft tangan yang indah dan menarik daripada sumber alam. Daun mengkuang, daun pandan, daun nipah, dan buluh boleh dianyam menjadi tikar atau bakul. Masyarakat Melayu juga mahir dalam bertukang kayu, membuat perahu, membuat perabot daripada rotan, dan menempa alat senjata tradisional. Di Sarawak terdapat juga kegiatan menenun kain puak dan menyulam selendang. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan sistem ekonomi. Masyarakat di negara kita telah mempunyai sistem ekonomi yang teratur. Mereka bijak mengeksploitasi sumber alam semula jadi untuk memajukan ekonomi dan memakmurkan kehidupan. Mereka melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan. Setiap negeri mempunyai kemudahan pelabuhan, mata wang, sistem percukaian, dan sistem timbangan dan ukuran yang praktikal. Negeri-negeri Melayu telah menjalankan kegiatan perdagangan kerana mempunyai pelabuhan yang terletak di muara sungai yang strategik. Pelabuhan Johor, Kedah, Kelang, dan Melaka menjadi pusat mengumpul barang dari timur dan barat. Shah Bandar dilantik bagi mengurus pelabuhan. Pelbagai jenis rempah ratus yang didagangkan di pelabuhan seperti buah keras, kayu manis, dan cengkeh. Seterusnya berkaitan timbang, sukat, dan ukur. Pada peringkat awal, masyarakat Melayu menggunakan sukatan seperti kepul, leng, kal, cupak, dan gantang. Kemudian, orang Melayu mengambil sistem timbangan dari pedagang Cina yang memakai sistem kati, tahil, dan pikul
yang digabungkan dengan sukatan pikul orang Melayu. Bagi timbangan emas dan perak, orang Melayu mengambil timbangan pedagang India. Apabila pengaruh British sampai ke alam Melayu, muncul sukatan baharu seperti ounce, pound, tan, dan galen. Seterusnya, mata wang. Pada mulanya, pedagang menggunakan sistem barter atau pertukaran barang dalam urusan perdagangan. Kemudian, mata wang digunakan iaitu wang logam yang diperbuat daripada timah dan emas. Idea menggunakan mata wang daripada logam timah atau emas dalam urus niaga menjadi ikutan di negeri-negeri Melayu lain untuk mengeluarkan mata wang masing-masing. Raja berikut menunjukkan antara mata wang yang digunakan di negeri-negeri Melayu. Seterusnya, sistem percukaian. Aktiviti perdagangan yang pesat memperkembangkan bidang percukaian. Cukai ialah bayaran yang dikenakan ke atas hasil perlombongan, pertanian, hasil hutan, dan perdagangan. Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah dan akan disalurkan untuk kemakmuran negeri. Seterusnya, mari kita lihat berkaitan kegiatan intelektual. Pendidikan ialah aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat tempatan. Pendidikan bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertata susila, berdikari, dan berhemah tinggi. Pendidikan dalam masyarakat tempatan dapat dibahagikan kepada pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Sebelum kedatangan kuasa barat, sistem pendidikan tidak formal dan pendidikan formal berkembang lama di negara kita. Dua jenis pendidikan yang diamalkan di negara kita. Pertama, pendidikan tidak formal. Kedua, pendidikan formal. Pendidikan tidak formal merupakan pendidikan awal atau asuhan dalam institusi keluarga. Kanak-kanak diajarkan kemahiran seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang, dan menghasilkan kraft tangan. Mereka juga diajarkan ilmu agama, berpekerti mulia, cara berkawan, dan menjaga marwah. Pendidikan tidak formal diberikan melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang, cerita berbentuk teladan, dan pengajaran. Antara cerita rakyat yang diajarkan termasuklah Si Tanggang Anak Derhaka yang mendidik anak tidak menderhaka kepada ibu bapa. Seterusnya, cerita anjing dengan bayang-bayang pula memberikan nasihat kepada seseorang supaya tidak bersikap tamak. Pendidikan tidak formal disampaikan melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang, dan cerita berbentuk teladan. Penduduk Bumiputra di Sarawak dan Sabah menerima pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Matlamatnya membolehkan mereka berdikari apabila dewasa kelak. Di Sarawak, pendidikan tidak formal diperoleh melalui cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun sesuatu etnik. Misalnya, cara berburu dan meramu hasil hutan. Di Sabah,
Pendidikan tidak formal dipelajari oleh kanak-kanak melalui keluarga atau masyarakat di tempat mereka tinggal. Mereka diajar kemahiran seperti bersawah, berternak, bertukang, berburu, memanjat, memancing, dan menyumpit. Pendidikan formal masyarakat Melayu adalah bercorak Islam dan menekankan ilmu keagamaan. Pendidikan formal dilaksanakan di masjid, surau, pondok, madrasah, dan istana. Pendidikan di istana menekankan hal pentadbiran negara serta sistem politik. Manakala pendidikan di masjid dan surau, pengajiannya merangkumi cara bacaan dalam solat dan tajwid serta mempelajari hadis, fiqh, dan usuluddin. Antara mata pelajaran yang diajar dalam pendidikan pondok ialah Al-Quran, ilmu hadis, dan bahasa Arab. Di madrasah pula, mempunyai sukatan pelajaran, dilaksanakan secara kelas, mempunyai tahap permulaan, pertengahan, dan pengkhususan, diawasi oleh mudir atau guru besar, serta diselia oleh jawatan kuasa kewangan. Di Sarawak, pendidikan formal dijalankan di masjid dan sekolah agama. Kumpulan etnik beragama Islam mempelajari pendidikan agama Islam seperti membaca Al-Quran dan menulis tulisan Jawi. Selain itu, mereka mempelajari cara melaksanakan ibadat. Mereka diajar oleh guru Al-Quran, imam, dan lebay. Di Sabah, pendidikan secara formal amat terhad. Etnik yang beragama Islam belajar membaca Al-Quran dan belajar menulis tulisan Jawi di surau, pondok, dan rumah guru agama. Bahasa Melayu dan tulisan Jawi berkembang dengan pesat. Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa lingua franca dalam dunia perdagangan di alam Melayu. Selain itu, bahasa Melayu membuktikan kemampuan menyampaikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Penulisan karya kesusastraan juga turut berkembang. Hal ini membuktikan orang tempatan mempunyai ramai cendekiawan yang menghasilkan kitab dan karya kesusastraan yang bermutu tinggi. Antaranya termasuklah Tuhfat Al-Nafis, Gurindam 12, Misa Melayu, dan Hikayat Datuk Merpati Jepang. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dengan kestabilan dan kemakmuran tanah air yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. Kita harus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk membangunkan negara kita. Kita haruslah bertanggung jawab mempertahankan identiti bangsa kita.